Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Baik, hari ini saya akan pembentakan kajian saya yang bertajuk kesan penggunaan kit saya terhadap peningkatan penguasaan kemahiran asas membaca murid tahun 2 sekolah rendah. Baik, tanpa membuang masa, kita terus kepada pengenalan. Di mana kajian ini berfokus kepada kit pengajaran yang merupakan salah satu elemen bahan bantu mengajar dalam proses PDPC. Baik, kajian ini berlandaskan kepada penyataan masalah oleh kajian Rana 2018 di mana masalah yang berkaitan penguasaan kemahiran membaca yang telah dilaporkan oleh KPM pada tahun 2015 sebanyak 10 hingga 15% murid yang masih tidak menguasai kemahiran membaca, termasuklah kemahiran menulis dan kemahiran mengira. Kajian penyataan masalah ini disokong lagi dengan laporan PISA 2018 di mana sebanyak 80% murid perempuan dan 75% murid lelaki di Malaysia yang masih menghadapi kekangan dalam kemahiran asas membaca. Maka menurut perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan 2019, kekangan yang dihadapi tersebut termasuklah membaca sesuatu teks secara berulang kali sebelum murid tersebut memahaminya dengan baik. Maka murid-murid tersebut boleh dikategorikan sebagai murid yang butuh huruf dan juga tidak menguasai kemahiran asas membaca dengan baik. Maka penyataan masalah ini mendorong kepada pelaksanaan kajian ini dengan lebih mendalam. Baik, kita terus kepada objektif kajian ini, di mana kajian ini mempunyai satu objektif iaitu mengenal pasti perbezaan tahap pencapaian murid dalam ujian pasca dan bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Soalan kajian pula iaitu adakah terdapat perbezaan signifikan antara min tahap pencapaian murid dalam ujian pasca bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Hipotesis kajian ini pula iaitu tiada perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian pasca bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Baik, kita lihat kepada metodologi kajian di mana kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan kaedah quasi eksperimen di mana menurut Jupri 2014, kaedah quasi eksperimen berfungsi untuk menguji suatu keberkesanan dan tahap suatu pengajaran, termasuklah penggunaan bahan bantu mengajar dalam proses PDP. Baik, kaedah dipilih kerana untuk menerangkan fenomena dalam bentuk angka serta ukuran yang lebih mudah untuk ditadbir dalam bentuk data dan juga nombor. Populasi bagi kajian ini terdiri daripada murid tahun 2 yang masih tidak menguasai kemahiran asas membaca bagi konstruk 1 hingga konstruk 3 dalam ujian saringan Linus 2.0. Murid yang dipilih adalah dari daerah Keramat, Kuala Lumpur. Persimpalan bagi dalam kajian ini menggunakan persimpalan berkelompok di mana persimpalan kaedah ini lebih sesuai yang melibatkan angka populasi yang lebih mudah diurus dan mempunyai ciri yang hampir dari sudut fizikal. Dalam kajian ini mengambil sebanyak 78 orang murid daripada 3 buah kelompok kelas dan menggunakan formular Krigi dan Morgan, hanya seramai 64 orang sahaja murid yang dipilih dan dipecahkan kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Baik, instrumen kajian ini menggunakan kaedah ujian T-test iaitu ujian kemahiran bacaan awal di mana ujian tersebut akan ditadbirkan pada ujian pra dan ujian pasca. Kedua ujian pra dan pasca ini menggunakan 20 item soalan yang mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Tempoh pelaksanaan kajian adalah sebanyak 3 bulan di mana untuk mengumpul dan menganalisis data. Baik, ini merupakan pelaksanaan ujian pra dan pasca serta intervensi di mana hasil pengumpulan data akan dianalisis menggunakan perisian SPSS 26.0 di mana hasil analisis akan menggunakan analisis secara deskriptif untuk mendapat data bagi penentuan hipotesis. Baik, kita lihat kepada hipotesis di mana hipotesis menunjukkan adakah terdapat perbezaan signifikan antara min tahap pencapaian murid dalam ujian pasca dan bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Baik,
Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa min pencapaian keseluruhan bagi kemahiran membaca bagi kumpulan rawatan adalah sebanyak 47.19 dan sisihan piawainya 8.38. Kumpulan kawalan pula mempunyai min pencapaian sebanyak 38.91 dan sisihan piawai 9.66. Maka kita lihat di sini min bagi kumpulan kawalan adalah lebih rendah berbanding min kumpulan rawatan. Perbezaan yang signifikan ini menunjukkan bahawa nilai signifikan adalah berada di tahap yang rendah, iaitu 0.000 yang lebih rendah daripada 0.05. Menurut berdasarkan hasil dapatan nilai signifikan ini menunjukkan bahawa hipotesis 3 ditolak. Baik, menurut hasil dapatan, secara kesimpulannya menunjukkan bahawa berlakunya perbezaan tahap pencapaian yang ketara antara kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan, di mana hasil dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan kit saya lebih berkesan dalam meningkatkan kemahiran asas membaca bagi murid tahun 2 berbanding penggunaan kaedah konvensional dalam kumpulan kawalan yang menggunakan kad imbas suku kata untuk meningkatkan kemahiran asas membaca murid. Baik, hasil dapatan disokong dan juga selari dengan dapatan daripada kajian Nurul Hanizah 2017, mana kajian beliau mendapati bahawa terdapat perubahan markah dalam kalangan subjek kajiannya. Begitu juga dengan kajian Nur Cahaya dan Zamri pada tahun 2017, di mana pencapaian murid melalui keputusan pra-ujian dan pasca ujian menunjukkan bahawa pendekatan konseptual adalah lebih berkesan berbanding pendekatan konvensional dalam meningkatkan kemahiran bahasa murid. Maka hal ini membuktikan penggunaan kit saya lebih berkesan untuk meningkatkan penguasaan dan pencapaian bagi kemahiran asas membaca murid. Baik, implikasi bagi kajian ini yang pertama adalah implikasi pengetahuan, di mana penggunaan BBM ini secara tidak langsung akan meningkatkan penguasaan murid dalam menguasai kemahiran asas membaca. Seterusnya implikasi praktikal di mana pengaplikasian BBM ini dalam PDPC sekaligus dapat memenuhi keperluan praktikal kajian, di mana kajian ini mempunyai 3 peringkat keperluan. Yang pertama, pengecaman huruf dan pengetahuan grafik. Yang kedua, bunyi dan sebutan. Dan yang ketiga, konteks ayat mudah. Kajian ini juga memberi implikasi teori di mana teori behaviorisme yang digunakan di mana pembelajaran berlaku akibat rangsangan dan tindak balas yang mengakibatkan kepada perubahan tingkah laku serta pengalaman sedia ada, di mana penggunaan bahan bantu mengajar yang merupakan motivasi ekstrinsik membantu murid dalam menguasai kemahiran asas membaca. Baik, kajian ini memberi cadangan terutama yang pertama kepada pihak KPM untuk mendedahkan guru-guru sekolah terhadap pembinaan BBM di dalam kelas secara lebih holistik dan juga maksimum. Begitu juga dengan pihak sekolah, terutama kepada guru besar atau pengetua sekolah untuk menggalakkan lagi guru-guru untuk melakukan inovasi dalam penyampaian PDPC mereka yang melibatkan penggunaan kit yang interaktif ataupun bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dalam sesuatu rancangan aktiviti pengajaran harian. Baik, kajian lanjutan kepada pengkaji yang akan mengkaji kajian seperti ini melibatkan demografi responden yang lebih pelbagai dan juga saiz sampel yang lebih besar, kerana kajian ini menggunakan demografi yang agak terhad dan juga mengintegrasikan kit dengan elemen TMK yang lebih interaktif. Dan juga kajian lanjutan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, di mana kajian ini sudah menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif dan juga kajian lanjutan digalakkan untuk menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual serta analisis dokumen untuk
mendapatkan lagi data ataupun uh, analisis yang lebih holistik dalam sampel yang dipilih. Baik, itu sahaja pembintangan dari saya. Sekian, terima kasih. Aduh.